我们来学习第5集第31课肛门卡的效应。现在我们看正则一门槛 artinya ambang pintu ya. 第二 报事 itu artinya kantor orang gitu lah. Ya gitu. Pokoknya ya perusahaan yang ngebuat orang gitu. Dan 编辑 artinya editor. 第4 artinya mengindikasikan suatu respon yang positif. 第5 轻易 artinya mudah. 第6 处理 artinya handle. 第7 社区 artinya komunitas. Lalu 第8 劝 artinya mempersuasi. 第9 圆 artinya lingkaran. 第10 标志 artinya simbol. 第11 出示 artinya memperlihatkan. 第12 赞成 artinya setuju lah, menyetujui. 第13 请愿书 artinya petisi atau permohonan. 第14 恋爱 itu artinya cinta ya. 第15 迫切 urgent. 第16 犹豫 ragu. 第17 冷淡 sikap yang dingin. 第18 无所谓 itu tidak peduli atau terserah lah. 第19 depan artinya bertugas. 第20 报告 laporan. 第21 八成 artinya kemungkinan besar. 第22 模糊 artinya blur atau buram. 第23 狡猾 artinya licik. 第24 了不起 artinya luar biasa. 第25 身段 postur. 第26 缩短 mata pendek. 第27 看不起 artinya meremehkan. 第28 谦虚 artinya rendah hati. 第29 实践 artinya praktek. 现在我们看课文。一个朋友在报社当编辑，一天他去请假，他先问领导：“您今天心情好吗？”领导说：“怎么了？”朋友答：“如果您心情好，我就做件事；心情不好就改天再说。”领导有了兴趣，也就这样轻易的请好了。不得不说，这位朋友很会利用肛门槛效应来处理问题。Artinya ada seorang teman yang kerja di tempat perusahaan koran sebagai editor. Suatu hari dia pergi untuk minta izin cuti, tapi dia nanya dulu ke pemimpinnya, "Anda hari ini suasana hatinya baik gak?" Pemimpin pun bilang, "Kenapa?" Lalu temannya menjawab, "Oh, jika Anda suasana hatinya baik, saya akan ngomong tentang suatu hal. Tapi jika suasana hatinya tidak baik, saya ganti hari baru ngomong." Lalu pemimpin pun ada ketertarikan, dan kemudian dengan mudah dapat mendapatkan izin untuk cuti gitu. Lalu mau tidak mau kita harus bilang, harus mengakui bahwa teman ini sangat dapat memanfaatkan efek di
ambang pintu ya dengan baik dan untuk menyelesaikan suatu masalah. OK，心理学家曾做过登门槛技术的现场实验，他们派人到两个市区，劝人们在屋前立块小心驾驶的严禁标志。在第一个市区，研究人员直接向人们提出要求，结果很多人表示拒绝，接受率仅为17%。在第二个市区，研究人员把同样的事情分成两个步骤，先向大家出示一份赞成安全驾驶的请愿书，请求他们在上面签字。几周后再提出立牌要求，这次接受者竟然达到了55%。第一个步骤的签字是很容易的，几乎所有人都照做了。大家可能都没意识到，这个小小的登门槛行为对接下来的决定产生了重要影响。Okay. Artinya ada seorang psikolog yang melakukan eksperimen lapangan terkait dengan efek dari gagang pintu ini. Dia mengirim peneliti ke dua komunitas dan minta orang-orang untuk memasang rambu yang lingkaran bertuliskan hati-hati dalam berkendara di depan rumah mereka. Oke. Di komunitas yang pertama, para peneliti secara langsung meminta orang-orang untuk memasang rambu, tetapi banyak yang menolak. Dengan tingkat penerimaan itu hanya 17%. Lalu di komunitas yang kedua, para peneliti membagi kegiatan yang sama menjadi dua langkah. Yang pertama adalah mereka memberikan petisi yang mendukung untuk berkendara dengan aman dan meminta mereka untuk kasih tanda tangan. Beberapa minggu kemudian, mereka meminta orang-orang ini untuk memasang rambu. Kali ini, tingkat penerimaannya ternyata mencapai 55%. Langkah pertama yaitu memberi tanda tangan itu mudah dan hampir semua orang melakukannya. Orang-orang mungkin tidak menyadari bahwa tindakan efek dari gagang abang pintu ini yang kecil memiliki dampak signifikan terhadap keputusan mereka yang selanjutnya. OK， 日常生活中也是这样。当你想要求某人做某件较大的事情，又担心对方不愿意做时，可以先向他提出做一件同类性的、比较容易的事，比如你想与一个女孩谈恋爱，如果一开始就迫切的提出要跟她约会，女孩可能会犹豫，甚至表示的很冷淡。如果你说饭总是要吃的吧，一起吃饭吧，她答应了。那接下来是去看电影还是到酒吧都无所谓了。你想让同事帮你值班或写报告什么的，直接说8成都被拒绝，把事情模糊化，能不能帮个小忙？不会占用你很多时间，太解一步事情就容易多了。Hal yang sama pun berlaku di kehidupan yang sehari-hari.
Jika Anda ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi khawatir mereka tidak melakukannya, lalu mulailah untuk meminta mereka melakukan sesuatu yang serupa tetapi lebih mudah. Misalnya, jika Anda ingin pacaran dengan seorang perempuan, jika Anda langsung mengajaknya, dia mungkin akan ragu, bahkan bersikap dingin. Tapi jika Anda berkata, nasi itu selalu ingin dimakan, pergi makan bersama-sama yuk. Lalu dia pun menjawab. Lalu kemudiannya jika kita nonton film atau ke bar, itu pun juga udah terserah deh gitu. Oke. Lalu jika Anda meminta rekan kerja Anda untuk bantu Anda mengerjakan laporan, kemungkinan besar Anda akan ditolak. Jika bertanya langsung ya. Jadi pertanyaannya menjadi ini hanya bantuan kecil atau tidak akan menyita banyak waktu Anda. Setelah Anda meletakkan dasar, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Okay. 你可能会说，这些小动作会让人觉得你很狡猾，但是不得不承认，有了这些小动作的帮助，别人的确更愿意接受你的请求。有时候，当你自认为了不起时，别人通常觉得你这人不过如此。可是当你放低身段时，会缩短与人的距离。别人并不会看不起你，反而会觉得你为人谦虚。实践证明，第二种人得到的总是比第一种人更多。Oke. Anda mungkin bilang kalau trik-trik kecil ini itu tampak licik. Tapi harus diakui memang benar bahwa trik-trik ini membuat orang lain lebih bersedia untuk menerima permintaan Anda. Terkadang Anda merasa hebat. Orang lain sering menganggap Anda itu biasa aja. Namun, ketika Anda merendahkan hati, Anda menutup jarak Anda dengan orang lain. Dan alih-alih memandang rendah Anda, mereka justru menganggap bahwa Anda itu rendah hati. Praktik telah membuktikan bahwa tipe orang yang kedua selalu mendapatkan lebih banyak daripada yang tipe pertama. 我们继续，第一，OK，看则，OK，读nada dua 表示疑问，例如，OK，di sini maksudnya ini kalau nada dua, itu berarti kan kita kayak bingung mau nanya. Contoh, 不是28号，难道是我记错了？ bukan nomor 28, ternyata saya salah ingat, gitu. 第二，人都去哪了？ semua orang pada kemana？ 第二，读，表示感觉意外或认为不该是这样。例如，di sini maksudnya kalau dia bacanya pakai nada 3, maka itu mengindikasikan bahwa suatu hal itu tidak seharusnya seperti ini. Jadi kayak kita kesannya kayak bingung gitu. Contoh, 第三，你的房间为什么这么冷？ kamar Anda kenapa begitu dingin? Gitu. 第四，你怎么还没走啊？ kenapa Anda belum pergi? Gitu. 第三，读，表示答应或认同。例如, kalau ada 4, ya berarti itu mengindikasikan bahwa kita itu setuju. Contoh, 第五，如果你心情好，
我就说件事，心情不好就改天再说。Jika Anda suasana hatinya baik, maka saya ingin membicarakan suatu hal. Jika suasana hati tidak baik, maka saya di hari lain ngomongnya. 第六，没问题，我这就给他送去。nggak masalah. Ah, saya antar dia pergi, gitu. Oke, jelas ya. Oke, 你看练习. Oke. Ah, oke. Di sini kita disuruh untuk isi tanda baca yang tepat ya, di belakang kata ini, oke. Di 我记住了，明天给你发邮件. Oke, kalau ini dia pakainya yang uh, koma ya, karena dia kayak oh gitu, dia menjawab gitu. Oke, kita ini ya. 第二，小明怎么又忘了关灯了？蓝色问号呀，tanda tanya. 第三，我的手机怎么不见了？Oke, ini sama, pakai tanda tanya juga. Oke, jelas ya, gampang ini. Oke. 第二，轻易形容词，意思是简单容易，一般做状语。例如, oke, di sini maksudnya 轻易 bisa sebagai kata sifat yang mengindikasikan simple atau mudah, dan biasanya sebagai kata sifat. Contoh, 领导有了兴趣，就这样轻易的请好了。Pemimpin pun tertarik dan dengan begini dengan mudah untuk mendapat izin. 第二，任何胜利都不是轻易得到的，背后都要付出艰苦的努力. Oke, segala kemenangan itu tidak dapat didapatkan dengan mudah. Di belakang kita harus bersusah payah dan bekerja keras gitu. Oke, sebelum mendapatkan kemenangan gitu. Oke, 轻易还可以是副词，表示处理事情态度不慎重，随随便便，常用在否定句中构成。进一步什么什么的可是表示很少做什么什么的意思。例如, oke, di sini maksudnya 轻易 bisa mengindikasikan suatu hal itu tidak dengan serius kayak asal-asalan gitu. Oke, misalnya contoh ya, 第三，他这个人的特点是从不轻易决定，也不轻易转变. Oke, karakteristik dari orang ini itu dia tidak pernah dengan tegas membuat keputusan dan juga tidak pernah dengan serius untuk berubah gitu. Ya pokoknya dia kayak nggak tegas, nggak serius lah intinya. Oke, 第四，他为人好强，轻易不求人。这次向咱们借钱，一定是遇到什么难事了。Oke, dia adalah orang yang kuat. Dia tidak dengan mudah meminta bantuan orang lain. Kali ini dia minjam duit ke kita. Pasti dia berhadapan dengan masalah yang rumit gitu. Oke, jelas ya. 我们看练习。第一，这条路改为单行线后，轻易不会jalanan ini sudah diganti menjadi jalanan satu arah. Tidak mudah untuk macet. 第二，天这么热，你们怎么不开空调吗？轻易不开
养生点电。Pak, nah cuaca begitu panas. Kita kenapa nggak buka AC? Jangan dengan mudah membuka AC. Harus irit listrik dikit lah. 第三，现在骗子越来越多，这个星期我都接到2个骗人的电话了。现在这情况轻易不接也这里陌生电话会好。Sekarang penipu semakin lama semakin banyak. Minggu ini saya sudah mendapatkan 2 telepon dari penipu. Oke. Di kondisi yang sekarang, jangan mengangkat telepon dengan mudah, mengangkat telepon asing dengan mudah demi kebaikan gitu. Oke. Jangan asal-asal angkat telepon lah gitu. Jelas ya. 现在我们看轻易和容易的区别，它们的共同点是：第一，做形容词时都可以表示做起来不费事。Oke, di sini maksudnya keduanya bisa berarti ketika kita melakukan suatu hal itu tidak terlalu sulit lah gitu. Oke, contoh. Di sini nggak ada contohnya ya. Oke. 现在我们看它们的不同点呢。OK， 第一，轻易侧重做事放松，不费力气，一般做庄严而容易，除表示表情简单，不难办外，还可表示事情本身的内容不复杂，可单独作谓语。Jadi maksudnya Xingyi ini mengindikasikan dapat melakukan suatu hal itu dengan simpel tanpa memerlukan tenaga, dan biasanya digunakan sebagai kata keterangan, kata sifat. Sedangkan kalau Rongyi ini mengindikasikan melakukan sesuatu itu mudah, dan biasanya ini dia sebagai kata sifat juga, cuman dia bisa ditaruh secara sebagai suatu kata yang independen lah gitu. Oke, dan juga dia mengindikasikan suatu hal itu tidak rumit. Contoh, 例如他从小学习就好，高考时很轻易的考上了名牌大学，接着又读了研究生。OK， 今天的考试特别容易，我半个小时就答完了。第二，轻易好意思容易来表示发生某种变化的可能性大，轻易没有这个意思。Di sini容易bisa sebagai kata yang mengindikasikan probabilitas suatu hal itu tinggi. Nah, kalau 轻易 tidak bisa ya. Contoh， 他最近心情不好，轻易发脾气。第三，轻易还是副词，表示随随便便的意思，容易没有这个用法。轻易 bisa sebagai kata yang mengindikasikan kita melakukan sesuatu itu dengan mudah, nggak sulit untuk melakukan suatu hal gitu, asal-asalan lah. Contoh， 我爱书，无论走到哪里，我从不轻易放过书摊、书店。现在我们看练习。第一，例如说，这位刘先生从不什么什么花钱请人吃饭。答案是轻易。第二，看完信后，我什么什么，什么什么不动感情的父亲眼圈都红了。
胆色轻易啊。第三，你这样做，不了解情况的人很什么误会，胆色容易。第四，我们双方都没有什么放弃自己的意愿，胆色容易啊。OK， 我们继续。Di sini kita fill in the blanks ya dengan kata-kata di atas ya, oke? Oke, 迫切 itu mendesak, 无所谓 terserah, 了不起 luar biasa, 标志 lambang atau simbol, 处理 menghandle atau mengatasi, lalu 赞成 setuju. Oke. 第一，每次比赛之前，我都要仔细记一些比赛线路周围的标志。第二，大家都不让刘岩去负责上海的项目。OK， 但是赞成呀。对，第三，平时很多问题都是他去什么的，别人根本不会，但是处理。第四，如果新工作有发展空间，工资低一点也但是无所谓啊。第五，公司什么需要开发出适合亚洲市场的新产品，但是迫切。OK， 第六，不就是买了个新手机吗？有什么的 ？OK， 了不起啊。OK， 第二，kita pilih A atau B untuk isi fill in the blanks ini ya. Oke， 第一，没想到主任的态度很什么，不同意他去，男是冷淡呀。第二，当经理有什么的了不起啊。第三，你自己一个人去花园里玩，妈妈什么了吗？同意。第四，挺好的工作为什么要辞职？你怎么这么啊？男士糊涂。Oke. 第三，要tarik garis yang cocok yang mana ya? 出示证件，赞成意见，编辑资料，报告消息带人，片区，图像模糊冤枉，迫切，动作犹豫。OK， 那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文，再见。